selamat datang ke YouTube channel saya. Saya ialah Cikgu Yek. Marilah kita buat account bersama-sama, imbang bersama-sama. So first of all, saya nak introduce saya dulu. Okay, saya ialah seorang cikgu yang mengajar subjek prinsip perakaunan untuk Form 4 dan Form 5. Okay, saya sudah mengajar dalam prinsip perakaunan, sudah mengajar macam 8 tahun. Okay, ada experience 8 tahun. Tapi dalam YouTube channel saya tak pernah mengajar prinsip perakaunan dalam language bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Saya normally mengajar dalam bahasa Cina saja kerana murid-murid saya semua orang orang Cina banyaklah. Tapi saya pun ada murid yang Malay ataupun tak faham Chinese, tapi mereka pun suruh saya cuba buat video untuk mengajar prinsip perakaunan dalam bahasa Melayu atau English. So saya dapat banyak respon dari murid-murid yang Malay ataupun tak faham bahasa Cina. So saya pun nak tolong murid-murid yang macam ini. So saya akan cuba mengajar prinsip perakaunan guna language kecuali bahasa Cina. Okay, so kalau saya akan mengajar macam campur-campur sikit lah rojak. Saya punya language sangat rojak. So saya pun harap murid-murid boleh faham saya. Saya nanti ajar kalau ada murid-murid ada apa tak faham punya barang pun boleh komen bawah video ini. Okay, ataupun jangan marah saya. Okay, saya sudah try my best. Okay, try my best to teach in another English. Okay, so hari ini saya akan ajar untuk semua murid yang nak belajar account mesti nak tahu prinsip perakaunan punya game rules. Okay, apa tu game rules? Maksudnya kalau you nak main bola keranjang ke, football ke, badminton ke, you nak tahu yang bola keranjang punya rules. Okay, peraturan. Okay, peraturan ialah apa? Baru kita boleh main bola keranjang. Kalau tak tahu, so you memang akan kalah lah you main bola keranjang. Yang dalam prinsip perakaunan subjek ini dia juga ada peraturan sendiri. So untuk semua murid prinsip perakaunan, belajar prinsip perakaunan atau you adalah Form 4 punya belajar, baru naik ke Form 4 dari Form 5, Form 3, you pun nak tengok video ini dulu. Kalau you ada tengok video ini, nanti baru you sampai belakang, you belajar Form 4 punya syllabus dan Form 5 punya syllabus, you akan belajar sangat-sangat senang. Because video ini ialah dia punya game rules account punya peraturan, you nak tahu punya, before you belajar prinsip perakaunan. So, apa itu peraturan? So saya akan lukislah. So semua murid sila boleh ambil you punya pen atau buku atau satu kertas textbook pun boleh, and then salin. Ini sangat penting. So yang game rules ini kita ada 5 karakter, 5 karakter yang sangat penting dalam prinsip perakaunan. Apa 5 karakter ini? So first of all, you kena lukis satu T. Ini kita suruh dalam account, kita suruh dia bentuk T. Nampak tak? Sini bentuk T. You lukis satu bentuk T yang macam ini. Bentuk T. So dalam bentuk T ini kita ada nama untuk kiri atau kanan. Nama kiri sini kita suruh dia debit. I think lah banyak orang kena ataupun pernah pernah dengar apa itu debit. So ini kalau you nak tahu maksud debit, actually dalam account you nak tahu debit ialah kiri saja. Kiri maksudnya debit. And then kanan kita suruh dia credit. You ingat macam ini. Kanan dia suruh dia credit. So ini sudah fix sebenarnya. Fix sebenarnya, tak akan tukar. So mesti kiri ialah debit and then kanan ialah credit. So dalam debit sini kita ada 2 main karakter. Kita suruh dia asset dan belanja. Maksudnya karakter 2 ini, asset dan belanja, dia tinggal di kiri sini. Maksudnya tinggal di debit sini. And then yang lain 3 punya karakter kita suruh dia hasil.
liability dan equity pemilik. Okay, so yang lagi 3 karakter ini mereka tinggal di sebelah kredit sini, maksudnya kanan sini. So you nak ingat 5 karakter mereka berada di debit atau kredit, and then yang semua ini sudah fix punya, tak akan tukar. Ini sangat-sangat penting. Okay, baru nanti you belajar lagi seterusnya lagi belakang, you baru boleh faham. Okay, dalam yang bab-bab yang lain lah. Okay, so sekarang kita sudah tahu 5 karakter ini, okay, tinggal di mana, and then saya akan explain 5 karakter ini adalah apa. So untuk aset, okay, actually aset, okay, kalau you kalau you tengok perkataan ini, you pun sudah boleh tahu aset apa itu. Aset maksudnya adalah barang yang berkualiti. Apa maksud berkualiti? Barang yang berkualiti maksudnya, kalau you beli barang ini yang beberapa tahun depan ataupun beberapa bulan depan, you boleh jual lagi ataupun jual semula dapatkan duit. Ini maksudnya aset. Okay, so kita kasih contoh baru lagi faham. So, tapi aset kita dalam prinsip perakaunan, kita ada 2 jenis aset. Ialah aset bukan semasa dan aset semasa. Okay, so apa maksud aset bukan semasa, aset semasa? Aset bukan semasa ialah yang barang ini dia boleh tukar jual semula and then tukar jadi duit dalam masa lebih daripada 1 tahun. Okay, lebih daripada 1 tahun. Yang barang ini lebih nak guna lagi lebih 1 tahun baru boleh tukar jadi duit. Okay, so macam ini kita boleh cuba tengok ada apa contoh untuk aset bukan semasa lah. So untuk aset bukan semasa, okay, you boleh fikir sendiri apa barang, okay, dalam rumah you, okay, dalam rumah kamu, awak, okay, dia boleh guna beberapa tahun, and then you boleh jual semula lagi dapat duit. Yang sangat easy tahu punya barang ialah kenderaan. Kenderaan maksudnya lori, kereta, motor. You punya kereta sudah guna berapa tahun, you sudah tahu kan? Okay, mesti lebih 1 tahun punya. You tak akan hari ini beli, and then besok jual lagi. Tak akan macam ini kan? So, kenderaan ini ialah aset bukan semasa. Dia boleh jual lagi mah, and then tukar balik duit. So, kecuali kenderaan, kita ada lagi perabot. Perabot maksudnya furniture. Okay, maksudnya meja, rak. Okay, rak pameran ataupun itu kerusi. Semua ini ialah perabot. Pun akan boleh guna beberapa tahun and then boleh jual lagi jadi duit. Selain ini, okay, perabot kita ada lagi kelengkapan. Kelengkapan ialah macam lampu, kipas yang guna elektrik punya barang. Dia ada sedikit beza dengan perabot. Perabot yang tak ada guna elektrik. Kalau you punya kerusi guna elektrik, okay, you punya sana akan hitam lah, okay. So so untuk kelengkapan yang guna elektrik punya, maksudnya kipas, lampu ataupun penghawa dingin, aircon. Okay, semua ini ialah lengkapan. You boleh cuba tulis contoh-contoh inilah. Okay, selain itu kita lagi ada apa aset bukan semasa yang kita selalu tengok dalam prinsip perakaunan ialah alatan pejabat. Alatan pejabat. Alatan pejabat maksudnya komputer, printer. Semua ini ialah alatan pejabat yang equipment dalam office punya. Dia pun akan guna lebih 1 tahun. Okay, at least 1 tahun. So, semua ini ialah aset bukan semasa. Actually, dia ada lagi banyak punya. Okay, you boleh fikir sendiri. Ada apa lagi aset bukan semasa punya contoh. Saya sini hanya kasih yang sentiasa keluar dalam account punya lah. Kenderaan, perabot, lengkapan, alatan pejabat. So, untuk aset semasa. Aset semasa ialah barang itu pun juga boleh tukar jadi duit. Okay, ataupun jual semula jadi duit. Tapi, dia kurang daripada setahun.
Okay, kurang daripada setahun. Maksudnya di dalam bulan-bulan ataupun sekarang boleh terus jual and then dapat duit. Okay, apa barang aset semasa punya contoh kita tengok, kita ada tunai, cash. Kita poket ada tunai, ambil keluar boleh guna lah. Tak payah tunggu selama 1 tahun kan, sangat lama kan. Okay, kalau macam ini saya sudah mati lah, tak ada duit guna. So tunai. Lagi kita ada bank. Bank you pergi ATM machine, you ambil sajalah duit. You nak berapa amount, you ambil sajalah. Tak, but yang penting you ada duit lah. Okay, dalam bank you mesti ada duit dalam baru boleh ambil duit. So bank kita lagi ada inventory. Inventory ialah kita punya stok. Macam saya adalah saya ada sebuah kedai untuk menjual cake. Okay, cake. So cake tak boleh lama tak jual mah, dia akan expire mah. Okay, itu cake akan expire. So mesti selama pun 1-2 hari kita nak jual saya punya cake ataupun saya punya roti. Yang semua ini ialah saya punya inventory, saya punya stok barang niaga ialah inventory. And then dia pun boleh jual dapat duit dalam 1 tahun. Dia kurang daripada 1 tahun. Yang ini ialah inventory. Lagi ada apa? Ada account belum terima. Okay, yang ini sangat penting. Okay. Banyak orang confuse account belum terima. Apa maksud ini? Okay, account belum terima ialah yang saya jual barang kepada saya punya pelanggan, saya punya customer, saya jual barang kepada dia. Tapi saya dah ada kutip yang duit dulu. Dia hutang saya itu duit, saya belum kutip lagi. So yang sekarang dia akan jadi saya punya account belum terima. Yang orang customer itu ialah account belum terima kita. Yang itu masuk account belum terima. So kita pun nak kutip itu hutang punya, tapi kita hanya kasih dia hutang selama 1 tahun saja. Kenapa tak boleh lebih 1 tahun? Kerana dia akan menghilangkan sendiri. Ataupun maksudnya lama dia hutang saya, maksudnya akan banyak lagi percentage yang tinggi, tak akan dapat itu duit daripada customer. So kita tak akan kasih customer hutang duit kita lama sangat. So ini pun juga boleh dapat duit lagi, tapi dia hanya boleh hutang saya 1 tahun. So MBT akan consider as our asset semasa. So yang penting ialah 4 barang inilah. Actually dia lagi banyak ada aset semasa. So saya kasih contoh yang popular dalam prinsip perakaunan yang sentiasa kita tengok lah. So ini ialah aset bukan semasa dengan aset semasa. So sekarang kita boleh teruskan pinjam belanja. Okay, apa maksud belanja? Belanja ialah barang yang you beli itu barang, atau you guna cash beli lah. Okay, you guna cash sudah beli punya barang. Tapi barang itu tak boleh tukar duit lagi. Yang tu you punya duit you beli kan, and then your money gone already. That's all. Cannot get back your money again after few months or after few years. Cannot. Okay, yang ini beza dengan aset lah, belanja dengan aset. Between aset dengan belanja punya beza ialah dia money boleh tukar balik tak. So, dalam belanja, kita pun ada 2 jenis belanja. Yang first ialah belanja bukan operasi. Saya bincang operasi dulu baru lagi faham. Okay? Yang kedua ialah belanja bukan operasi. Okay. Apa belanja operasi? Apa belanja bukan operasi? Okay, kita tengok. Belanja operasi ialah you beli punya barang, yang itu barang dia ada berkaitan dengan you punya business. Okay, dia ada berkaitan you punya business. Okay, apa maksud berkaitan you punya business? Okay, kita boleh tengok macam ini. Okay, saya kasih contoh lah baru lagi boleh faham. Okay, untuk belanja operasi. Okay, kita ada belian. Apa maksud belian? Belian maksudnya you beli inventory lah. Okay, okay, saya kasih contoh. Saya lah kedai untuk menjual pakaian.
So saya beli pakaian daripada orang lain and then jual semula lagi. So buat macam ini. Okay, so kita beli pakaian itu ialah consider as our belanja. Tapi belanja ini tentang bisnes saya tak? Ya, berkaitan dengan bisnes saya. Kerana saya pun juga buat bisnes menjual baju. So saya buat action ini beli barang niaga ini pun akan berkaitan dengan bisnes saya. So ini kita suruh dia belanja operasi. Okay, belanja operasi. So yang kedua adalah gaji. You punya kedai mesti akan ada pekerja kamu kan? So you akan bayar gaji kepada mereka. So gaji ini akan berkaitan dengan you punya bisnes lah. So belanja ini pun consider as our belanja operasi gaji. Lagi ada sewa, rental, sewa dibayar. You nak buat satu bisnes untuk menjual baju, you mesti nak ada satu kedai ataupun satu kilang. So you nak sewa itu kilang untuk jual baju. So sewa ini pun juga satu belanja tentang you punya bisnes. So sewa juga ialah kita punya belanja operasi. So saya kasih lagi satu. Yang ini sangat penting. Kadar bayaran. Kadar bayaran ialah bil air dan elektrik. You punya kedai pun juga nak air, nak elektrik kan. So semua ini kita akan bayar. So belanja ini semua pun juga berkaitan dengan bisnes kita menjual baju. Tapi untuk kadar bayaran kita ada nama yang lain. Dalam account kita pun suruh dia utility ataupun suruh dia bil air dan elektrik. So semua ini ialah contoh-contoh untuk belanja operasi. So sekarang sini saya akan kasih apa masuk belanja bukan operasi. Dia macam opposite dengan belanja operasi lah. So belanja bukan operasi ialah belanja, okay, ataupun you beli punya itu barang ataupun perkhidmatan yang tidak berkaitan dengan bisnes you punya. Tapi dia still consider as your expenses belanja. Apa belanja dia macam ini? Saya kasih contoh yang sangat senang. Yang first kali kita ada faedah atas pinjaman. So semua orang mesti nak tahu dulu apa pinjaman. Pinjaman maksudnya you pinjam duit daripada bank. So bila kita pinjam duit daripada bank, kita akan bayar faedah kan, interest. Macam ini baru bank boleh untung money mah kan, baru boleh untung you punya money mah. So mesti nak bayar faedah kepada mereka kerana mereka pinjam duit kepada saya. So, yang ini faedah ialah kita punya belanja. Tapi berkaitan dengan bisnes saya untuk menjual baju tak? Tak. Tapi dia sudah menjadi satu belanja untuk bisnes saya. So, yang ini ialah belanja bukan operasi. Dia ialah belanja tapi tidak direct berkaitan dengan bisnes kita. So, ini ialah belanja bukan operasi. Okay, so semua ini ialah contoh-contoh untuk aset dan belanja. Semua orang boleh buat nota untuk ingatkan. Okay, so habis debit sini, kita boleh tengok kredit sini. Kredit sini saya juga pinjam liability dulu. Okay, liability. Liability juga sama dengan aset bukan semasa. Dia ada liability bukan semasa dengan liability semasa. Apa maksud liability? Liability maksudnya ialah hutang. Hutang. Okay? Apa hutang? Macam yang liability bukan semasa. Okay. Okay. So hutang ialah apa? Hutang ialah nanti saya akan kasih contoh. Tapi hutang ini dia pun juga bahagikan dalam dua jenis lah. Liability bukan semasa ialah hutang yang boleh lebih 1 tahun punya. Okay. Apa hutang akan lebih 1 tahun? Yang tadi actually sudah pernah cakap punya. Ialah kita punya pinjaman bank. Yes, pinjaman. Tengok pinjaman bank dengan faedah atas pinjaman bank actually tak sama. Pinjaman bank ialah you pinjam berapa dari bank? 2,000. So 2,000 ialah liability bukan semasa kita. Kerana pinjaman bank kita akan menggunakan beberapa tahun untuk menjelaskan pinjaman ini kan. Kalau saya beli kereta, beli rumah. So kita akan ansuran saya punya pinjaman untuk beli saya punya rumah. So akan macam 5 tahun, 10 tahun ataupun 35 tahun baru boleh jelaskan semua pinjaman ini. So yang ini ialah liability bukan semasa.
So, untuk liability semasa, ialah satu hutang. Tapi hutang ini kurang daripada setahun. Okay? Actually, you boleh ingat macam ini. You ingat, apa dalam aset semasa, opposite ialah liability semasa. Tadi kita ada account belum terima kan? So, sini kita ada account belum bayar. Okay? Account belum bayar. So, account belum bayar, actually tak sama masuk dengan ABT ya, account belum terima. ABB ialah opposite dia. Okay, apa maksud ABB? ABB ialah you beli barang dengan you punya supplier atau pembekal. You belum lagi bayar duit dia. Maksudnya you hutang dia. You hutang akan jadi liability. Okay? So, juga sama dengan tadi ABT. ABT ialah tadi saya jual kepada customer. And then customer hutang saya. Sekarang ialah saya beli barang niaga dengan mereka. And then kita hutang mereka. So, dia ialah kita punya account belum bayar. Yang orang itu, yang supplier itu. Ialah saya punya account belum bayar. Lagi, untuk aset semasa ada bank. Liability semasa kita ada overdraft bank. Overdraft bank ialah you hutang bank. Macam mana hutang bank? Dia ada sedikit beza dengan pinjaman. Pinjaman ialah you terus pinjam daripada mereka. Overdraft bank ialah hanya untuk bank untuk buat bisnes punya bank baru ada overdraft. Maksudnya you punya saving dalam you punya bank account ada 1,000 lagi. Tapi you guna habis semua 1,000, you lagi boleh guna lagi macam 3,000, 5,000. Tapi akan jadi negatif dalam you punya bank. Maksudnya bank sudah pinjam you sedikit duit untuk guna duit dia lah. Tapi you akan kena charge faedah daripada bank. Yang ini ialah overdraft bank. Okay, so habis kita boleh teruskan pinjam hasil. Apa maksud hasil? Hasil juga opposite dengan belanja. Hasil ialah income. You dapat duit. You untung ialah hasil. Juga hasil kita akan membagikan dua jenis, ialah hasil operasi dengan hasil bukan operasi. Juga sama masuk dengan belanja operasi dengan belanja bukan operasi. So, untuk hasil operasi ialah income yang ada berkaitan dengan bisnes punya. Income yang ada berkaitan dengan bisnes. Maksudnya jualan. Jualan maksudnya you jual barang niaga lah. So, you akan dapat duit kan. Yang itu you adalah kedai untuk menjual baju. So, you jual baju akan dapat duit kan. So, yang ini hasil ialah hasil operasi yang ada berkaitan dengan bisnes punya. Okay, lagi kita ada commission. Okay, maksudnya sometimes ada agent untuk menjual property. Yang agent ini bukan dia jual satu property and then dia dapat yang itu value property punya value akan dia punya kan, tak katalah. Dia hanya dapat yang value punya commission saja. Maksudnya 1%, 2% saja. Tapi yang income dia juga dari dia punya business. Dia jual property, maksud dia baru jual property, baru ada commission boleh dapat. So, yang semua ini ialah hasil operasi. Okay? So, untuk hasil bukan operasi ialah tidak berkaitan dengan bisnes punya income. Apa contoh kita ada ialah faedah atas simpanan. Jangan sekarang kasih ini. Saya kasih sewa diterima. Yang ini lagi senang. Okay, lagi senang boleh faham. Kenapa sewa diterima ialah hasil bukan operasi? Kerana, okay, juga kasih contoh. Juga saya ialah satu kedai untuk menjual baju. Tapi dalam kedai saya ada satu unit ataupun satu bilik. Tak ada orang guna. So, saya nak sewa keluar. Yang sewa bilik itu saja. Okay, sewa. So, kalau ada orang sewa dengan saya, okay, ambil sewa dengan saya punya bilik. So, dia akan bayar saya sewa kan. Yang itu duit. So, saya akan dapat sewa itu. So, sewa ini ialah saya punya hasil. Tapi, saya ialah kedai untuk menjual baju, bukan untuk sewa barang. So, yang ini hasil ialah yang tak ada berkaitan bisnes saya punya. Bisnes saya ialah menjual, beli, jual baju mah. So, sekarang saya dapat itu hasil ialah sewa bilik. So, yang ini ialah hasil bukan operasi. Yang ini boleh sangat-sangat senang boleh faham kan? Okay. So, untuk last kali ialah equity per million. Okay. Yang ini dia ada formula. Okay. Saya pun bincang, explain sedikit apa maksud equity per million dulu. Okay. Untuk equity per million,
Okay, untuk equity pemilik actually dia macam ini. Untuk saya kalau saya memulakan satu perniagaan, saya akan membawa masuk tunai ataupun membawa masuk aset kan, berapa kendaraan kan. So saya kasih contoh, saya kalau membawa masuk tunai 1,000 untuk memulakan satu perniagaan. So tunai ialah aset. Debit sini kita akan tambah 1,000. And then you punya equity pemilik juga akan dapat 1,000. Equity pemilik ialah berapa aset you ada, and then akan jadi berapa equity pemilik you ada. Dia akan yang sama punya. Dia akan mereka akan mesti macam positif. Okay, sama menaik ataupun sama kurang. Okay, tak akan jadi sini tambah sini tak ada bergerak. Dia juga naik ataupun juga sama kurang. So untuk macam ini, dia account baru boleh jadi sentiasa imbang. Okay, debit dengan kredit pun juga tambah 1,000 kan. So macam ini boleh imbang lah 1,000. Atau dia pun kurang 1,000, dia pun juga dua-dua pun kurang 1,000. So untuk ini, equity pemilik dalam dia ada satu formula sangat-sangat penting. Semua orang ingat lah. Apa formula ini? Ialah modal awal tambah untung besar ataupun tolak rugi besar. Okay, modal awal ialah you punya modal lah. Okay, you punya aset dalam pada tarikh yang pertama ada berapa. So kita ada berapa duit sudah dalam tarikh awal, and then selepas selepas 1 tahun kita punya perniagaan dapat untung. So kita akan suruh dia untung besar. So kita akan tambah dalam modal awal kita. Kalau selepas 1 tahun kita punya perniagaan dapat rugi, okay, rugi. So you akan tolak rugi besar. Lagi ada apa boleh ada apa lagi? Dia ada lagi modal tambahan. Nah, tambah kalau ada modal tambahan maksudnya pemilik membawa masuk duit untuk menaik modal punya untuk menaik perniagaan punya modal. Yang ini ialah modal tambahan ataupun pemilik bos kita membawa masuk perabot kasih perniagaan. So action ini akan tambah kita punya modal. Okay. Lagi kita akan tolak ambilan. Ambilan ini ialah pemilik mengambil barang keluar daripada perniagaan untuk kegunaan sendiri. Dia sendiri ambil sendiri guna. Yang ini ialah ambilan. Dia akan kurangkan kita punya modal. Dia pun opposite dengan modal tambahan lah. So selepas semua tambah atau tolak, kita akan dapat yang modal akhir. So equity pemilik ialah untuk cari modal akhir punya formula. So 5 karakter ini sangat-sangat penting. First of all, you nak ingat mereka tinggal kat debit ataupun kredit, kiri ke kanan. So selepas you tahu kiri kanan, baru you boleh faham apa maksud aset bukan semasa, aset semasa. Lagi you nak tahu contoh-contoh ada apa. You tahu contoh, baru you tahu mereka kat debit ke kredit. So semua ini ialah sangat-sangat penting untuk belajar prinsip perakaunan. Ini ialah game rules dia. Tempat mana you ingat. You tak boleh cakap alatan berjabat kat kredit. Bukan, alatan berjabat kat debit. Kerana debit ialah aset kat debit, bukan kredit. Kalau you cakap dia dekat kredit, mesti salah. You punya tempat sudah salah. So nanti you punya jawapan semua akan salah. So game rules, itu peraturan dia. You mesti nak follow dia punya peraturan. You jangan break the rules. Okay? Kalau you break the rules, mesti bye-bye you punya account. So video sampai sini. So saya sila semua orang, saya minta semua orang kalau video saya boleh tolong you ataupun you betul-betul ada belajar dari video saya, boleh kasih satu like dan share kepada murid-murid ataupun kawan-kawan kamu, subscribe YouTube channel saya. Okay, so baru you boleh nampak saya punya video upload yang next time. Okay, so saya pun ada tuition untuk online class. Kalau murid ada interest untuk join tuition online saya, you pun boleh tengok description box sana ada telefon number untuk you WhatsApp saya punya assistant tanya details untuk tuition.
So, hari ini video saya sampai sini. I see you in the next video, okay? Bye-bye!